Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Okey, saya memperkenalkan diri saya dahulu sebelum saya memulakan sesi forum perdana Al-Ehwal Islam kita pada malam ini. Saya Muhammad Azrul Naim, moderator kita pada malam ini. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan dua panel jemputan kita. Itu panel yang hebat kita pada malam ini. Yang pertama, panel pertama, Ustaz Akramuddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pengetahuan semua, Ustaz Akramuddin ni dia adalah seorang yang disegani ramai, iaitu dia telah memegang ijazah daripada Universiti Al-Azhar. Dan panel kedua kita itu tidak asing lagi dengan kita semua, iaitu Ustaz Ni Ahmad Afif Darwish. Assalamualaikum Ustaz. Salam sihat. Allah. Okey, untuk pengetahuan semua, Ustaz Darwish ni adalah seorang pengasas madrasah di Terengganu. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita akan mari kita sama-sama dengar apa yang ingin disampaikan pada malam ini, iaitu forum yang bertajuk penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam. Okey, untuk sebelum saya mulakan pusingan pertama, itu soalan yang ingin diajukan kepada dua-dua panel kita, saya ingin menyatakan apa itu akidah. Akidah dari segi bahasa iaitu kesatuan ataupun ikatan ni. Dari segi bahasa Arab pula aqadah. Dari segi istilah pula ialah kepercayaan ataupun keimanan. Itu keyakinan kita kepada sesuatu itu. Dan dari segi Al-Quran pula apa itu akidah, itu keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi fungsi Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, itu fungsi Rabbi kita, Tuhan kita. Okey, untuk pusingan pertama, saya ingin ajukan soalan yang sama kepada dua-dua panel kita, iaitu apakah punca-punca berlakunya penyelewengan akidah ini, Ustaz? Okey, silakan Ustaz. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator kita, iaitu Ustaz Azrul Naim, atas pengenalan yang amat hebat berkenaan akidah sebentar tadi. Jadi sekarang saya akan masuki tajuk utama kita, iaitu isu-isu penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam di umat Islam di seluruh dunia sekarang ini. Jadi seperti mana yang kita lihat di dunia yang penuh fitnah pada akhir zaman ini, sangat banyaklah isu-isu yang berkaitan dengan penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam. Dan isu pertama yang saya ingin mengupaskan sedikit demi sedikit, iaitu tidak asing lagi bagi kita di dunia penuh akhir zaman ini, iaitu isu berkaitan ajaran sesat. Okey, seperti mana yang kita tahu, ajaran sesat ini sudah ada sejak zaman dahulu lagi. Ketika zaman Rasulullah sudah ada perkara-perkara seperti ajaran sesat ini. Jadi seperti mana yang kita tahu, ajaran sesat ini sangatlah bahaya, kerana apabila ajaran sesat ini sedikit demi sedikit diselitkan ke dalam terutamanya kepada dalam kalangan para remaja, maka ia akan membolehkan musnahnya sesebuah perpaduan ummah tersebut. Maka jadi jika kita bercakap pasal ajaran sesat raya, pertama saya ingin mengatakan bahawa ajaran sesat ini mempunyai itu Allahumma salli ala Muhammad. Ajaran sesat ini mempunyai banyak jenis bentuk ajaran sesat yang boleh dibawa.
Dan tidak semestinya orang yang cetak ilmu saja ajaran sesat ini boleh dipengaruhi oleh golongan cetak ilmu maupun golongan yang banyak ilmu pengetahuan, terutamanya dalam bidang agama. Jika kita lihat ajaran sesat ini diselitkan sedikit demi sedikit pada ceramah pada hari ini. Kalau kita tengok takrif ajaran sesat, iaitu ajaran sesat ini menyatakan bahawa ajaran yang dibawa oleh orang Islam itu sendiri ataupun orang bukan Islam, dan mereka mendakwa bahawa ajaran atau amalan yang dibawa mereka itu berdasarkan Al-Quran, tetapi pada hakikatnya ajaran sesat yang mereka bawa ini atau amalan yang mereka bawa ini bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah ataupun bercanggah dengan syariat Islam. Okey, jika kita lihat pada hari ini, ajaran sesat ni boleh terjadi pada beberapa bentuk. Seperti yang pertama, saya ambil satu contoh, iaitu dalam segi pengajaran. Pengajaran jika kita lihat, saya ada lihat satu tokoh mengatakan ini, bahawa jika ingin memusnahkan satu ummah itu, kita perlulah menyelitkannya kepada guru-guru, iaitu pendidik-pendidik pada zaman ini. Kerana bila mana pendidik-pendidik atau guru-guru membawa ajaran sesat kepada anak murid mereka, maka anak-anak murid mereka sudah pasti akan mengikut apa yang guru itu mendidik. Jadi sebagai contoh ajaran sesat yang dibawa pada hari ini, iaitu apabila kita ingin menebuskan dosa-dosa kita, iaitu kita boleh menebus dosa-dosa kita dengan cara membayar. Dan selain itu, banyak lagi ajaran sesat yang dibawa oleh di negara kita. Contohnya, saya bawa satu ini, tidak lain tidak bukan, iaitu Ayah Pin sendiri. Ayah Pin sendiri mengaku dia ni sebagai wakil Tuhan. Dan kita tengoklah berapa ramainya pengikut-pengikutnya yang menganggap Ayah Pin ni sebagai wakil Tuhan. Jadi kita tengok isu ajaran sesat ni sangatlah bahaya, terutamanya kepada perpaduan satu umat itu. Kerana bila mana ajaran sesat diselitkan sedikit demi sedikit ke dalam perpaduan satu ummah itu, maka akan hancurlah perpaduan satu ummah itu. Kerana apabila terdapatnya puak-puak yang membahagikan ajaran sesat ini, maka mereka akan berbalas satu sama lain kerana bercanggah pendapat. Dan saya ingin mengatakan sekali lagi bahawa ajaran sesat ini boleh disebarkan, telah disebarkan secara terang-terangan ataupun secara halus-halusan, iaitu melalui diselitkan di mana-mana pengajaran. Sekian, terima kasih. Okey, apa yang dikatakan Ustaz Akram tadi tu sungguh hebat dan kupasan yang menarik itu. Apa saya ingin tambah lagi, apa yang Ustaz Akram boleh kata tadi, ajaran sesat ni seperti jarum suntikan. Kita suntikkan dalam badan tu, kita suntik racun. Satu badan tu, walaupun satu jarum yang kecil tu cucuk kat badan tu, boleh memusnahkan badan tu. Sama juga apa yang dikatakan Ustaz Akramuddin tadi, sedikit demi sedikit mampu menghancurkan perpaduan satu ummah itu. Okey, soalan yang sama dengan Ustaz Akramuddin tadi, apa pula pendapat Ustaz Darwish tentang hal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator Majlis, iaitu Ustaz Azrul Naim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Berkait dengan tajuk penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam, pada akhir-akhir ini penyelewengan akidah umat Islam sangatlah tersebar luas dalam kalangan umat Islam. Ini merupakan salah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap umatnya bagi meningkatkan darjat umat Islam itu sendiri. Semakin sabarnya umat Islam tersebut, maka semakin meningkatlah iaitu darjat mereka. Selain itu, dengan kesabaran yang
ditunjukkan oleh kalangan umat Islam, maka akan timbulnya iaitu lebih banyak daripada rezeki yang akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya. Dalam surah At-Tin ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya sesungguhnya manusia itu adalah sebaik-baik kejadian. Berkait dengan akidah itu yang diterangkan oleh Ustaz Azrul Naim tadi, iaitu akidah ini merupakan tali. Tali itu merupakan ikatan, iaitu ikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia perlu percaya dan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-80, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Man yuti'ir rasul faqad ata Allah." Sesungguhnya sesiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia juga mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berkait dengan penyeleweng akidah, yang pertama saya ingin menerangkan tentang terpengaruh dengan kelebihan seseorang, iaitu manusia pada zaman kini amatlah mudah terpengaruh dengan kelebihan seseorang. Sesungguhnya jikalau seseorang itu mempunyai kelebihan tentang bermimpi ataupun lain-lain lagi, mereka mudah untuk terpengaruh, dan mereka lebih mengagungkan seseorang itu lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Maha Pencipta sekalian alam. Hal ini sangat tidak baik, kerana ia betul-betul menjejaskan akidah umat Islam pada masa kini. Itu saja. Ya, itu saja daripada Ustaz Darwish. Apa yang dikatakan Ustaz Darwish tadi agak menarik itu. Saya ingin tambah sedikit, itu bagaimana pengakhiran kita nanti, itu kita tengok apa yang lebih menarik, kita ikut. Apabila kita melihat Dajjal nanti, kita tengok apa yang ditawarkannya, kemewahan, adakah kita akan ikut? Itu tepuk dada, tanya iman. Wallahu alam. Okey, untuk pusingan kedua itu kita untuk perbincangan kita pada malam ini, iaitu apakah langkah-langkah atau cara untuk mengatasi masalah penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam ini. Kerana kita tengok bukan di Malaysia saja, bahkan di dunia terdapat pelbagai ajaran sesat yang disebarkan. Sekarang ni dengan adanya media sosial, TikTok, Facebook dan sebagainya, mudah saja mereka boleh memperdaya kita dengan hanya memberi gambar-gambar dan video-video saja. Untuk itu, apakah jawapan daripada Ustaz sendiri? Jadi, Assalamualaikum sekali lagi. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang telah mengutarakan soalan tentang Langkah-langkah. ya, apakah langkah-langkah yang boleh kita lakukan bagi mengelakkan berlakunya penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam. Okey. Yang pertama, jika seperti mana yang Tuan Moderator katakan tadi, penyelewengan akidah ni boleh berlaku di mana-mana, iaitu terdapat terlalu banyak platform yang boleh menyebabkan kita ni terpesong akidah kita. Contohnya melalui media sosial, pendidik, pengajaran dan lain-lain. Jadi kita ni, untuk langkah-langkah, kita boleh menggunakan apa yang diciptakan oleh orang-orang barat seperti media sosial itu untuk mencegah daripada terpesongnya akidah umat Islam dalam kalangan umat Islam. Contohnya, kita gunakan media sosial untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan ajaran-ajaran benar dan lain-lain. Dan saya boleh katakan itu antara langkah lain ialah
kita boleh ambil tindakan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terpesongnya akidah mereka ini. Sebagai contoh, di negara kita sekarang ini ada satu akta yang menunjukkan bahawa apabila berlakunya seseorang itu terpesongnya akidah mereka, maka akan dikenakan denda sekurang-kurangnya denda bayar tidak lebih daripada 1,000 ataupun dipenjarakan tidak kurang 1 tahun dan ataupun kedua-duanya. Jadi langkah-langkah ini saya amatlah gembira kerana sangatlah menyokong dan bersetuju kerana apabila terdapatnya langkah-langkah ini, maka golongan remaja terutamanya yang mudah sangat terpesong akidah apabila terpengaruh dengan media-media sosial yang tersebar yang dengan mudahnya, maka apabila mereka melihat denda-denda yang telah dilakukan oleh orang-orang pihak-pihak berjawatan ini, maka saya pasti mereka sudah pasti akan merasa takut untuk berlaku penyelewengan akidah. Dan saya tidak mengatakan bahawa pihak kerajaan sahaja yang perlu menguatkuasakan undang-undang. Malah pihak-pihak yang berperanan juga seperti ibu bapa, ketua kampung, malah kawan-kawan juga boleh menarik sahabat-sahabat kita untuk tidak terpesongnya akidah mereka. Contohnya sebagaimana ibu bapa yang boleh mendidik anak-anak mereka sewaktu mereka kecil lagi. Contohnya menghantar anak-anak mereka ke kelas tahfiz yang yang diiktiraf oleh JAKIM, sebagaimana itu, dan mengajar akhlak kepada anak mereka, mengajar akidah, cara mengenal Allah, iaitu mengajar akidah tentang ibadah, fiqh, solat dan lain-lain, dan akhlak tentang adab kepada guru dan perkara-perkara sebegini. Kita dapat lihat jika kita mengamalkan perkara-perkara sebegini, maka konteks untuk penyelewengan akidah itu sudah pasti tidak berlaku, saya yakin. Itu saja daripada Ustaz Akramuddin. Begitu menarik apa yang dikupas itu tadi. Saya ingin menambah itu sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Itu yang diterapkan untuk anak-anak kita. Dan itu sedikit-sedikit kita ajar solat sikit, ni sikit, lama-lama iman mereka akan bertambah dan menjadi lebih mantap. Betul. Okey, apa yang dikatakan Ustaz Akramuddin dah dengar. Yang kedua pula kita dengar apa yang ingin dikatakan oleh Ustaz Darwish. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Langkah-langkah bagi mencegah penyelewengan akidah umat Islam dalam kalangan umat Islam adalah yang pertama, menimba ilmu agama. Hal ini kerana dengan ilmu agama yang banyak ini boleh menghindarkan umat Islam daripada terpengaruh dengan mudah daripada ajaran, contohnya daripada ajaran-ajaran sesat yang dibawa oleh orang yang mengaku dirinya sangat hebat dalam agama. Saya juga ingin dengan ini juga saya ingin menceritakan tentang akidah umat Islam pada zaman dahulu. Boleh Tuan Moderator? Boleh. Okey. Pada zaman dahulu Melayu pada zaman dahulu mempunyai suatu kepercayaan, iaitu kepercayaan semangat, iaitu khususnya semangat padi. Dan semangat padi ini merupakan dilakukan oleh penduduk kampung pada zaman dahulu. Tujuannya adalah untuk melindung padi mereka daripada ancaman haiwan ataupun ancaman benda lain, perkara lain. Hal ini tidak boleh dilakukan kerana ia berisiko berbahaya dengan akidah umat Islam pada zaman dahulu. Ia boleh menjejaskan akidah umat Islam. Selain itu, umat Islam juga boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi
bagi menunjukkan jalan yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini sangatlah penting kerana akidah ni merupakan sesuatu perkara yang berbahaya. Jika dibuat permainan, maka ia boleh menjejaskan ataupun membawa seseorang itu jatuh kepada kufur. Dengan jatuhnya kepada kufur ini boleh mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pada hari akhirat kelak, maka seorang itu mungkin akan menyesal kerana mereka tidak dapat mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Oleh itu umat Islam perlulah meminta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menunjukkan jalan yang benar. Okey, itu saja apa yang dikatakan oleh Darwish tadi. Agak menarik itu. Saya ingin memetik apa yang dikatakan oleh Darwish tadi. Itu semangat orang dahulu. Saya teringat dengan cerita Mak Kilau, dengan bagaimana mereka mempertahankan agama mereka, akidah mereka dari ancaman komunis, penjajahan. Ya, betul. Bagaimana mereka berlawan bersungguh-sungguh kerana mereka, dalam hati mereka ni berpegang teguh kepada agama Islam. Okey, sebelum saya menutup tirai pada malam ini, izinkan saya memberi sepatah dua kata, iaitu setiap penyakit ada ubatnya, setiap masalah ada penyelesaiannya. Ya, apa itu penyelesaiannya? Ialah Al-Quran. Apabila kita ada masalah, kita rasa bingung, rasa keliru dengan apa akidah itu betul ke tak, berbaliklah kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran ialah teman kita dalam dunia, dan di akhirat pula memberi syafaat pula kepada kita. Okey, sekian itu saja daripada saya. Ampun dan maaf jika ada salah dan silap, tutur kata. Saya akhiri forum Perdana Hal Ehwal Islam pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.